Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di luar sana, lebih khusus kepada segenap pendengar dan pelajar-pelajar santri-santri yang mengaji via online pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita dengan kitab Al-Anwar Al-Bahiyah karangan iaitu Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullah, yang mana beliau adalah salah seorang ulama besar di Mekah Mukarramah yang menjadi rujukan bagi banyak ulama-ulama seluruh dunia dan juga merupakan seorang yang pahlawan yang paling hebat dalam memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah yang pernah hidup di zaman kita. Tanpa membuang waktu, saya minta maaf sebab tak berapa pandai guna sistem online ni. Pertama kali ni adalah guna dengan student tapi program lain. So ni pertama pakai FB Live dengan page yang ni lah. Biasanya guna yang biasa sahaja. So kalau ada salah silap mohon maaf. Kalau suara tak terang, tak jelas, nanti insyaAllah pada waktu yang akan datang kita fikirkan cara dia insyaAllah. Jadi harap tuan-tuan semua dah beli kitab ni. Kitab ni yang mana ini adalah terjemahan bagi Al-Anwar Al-Bahiyah, An-Isra' wal Mi'raj, Isra' wa Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abu Yasir Muhammad Al-Maliki yang diterjemahkan oleh Ustaz Syarifuddin Al-Makki Al-Maliki, anak murid Abu Yasir Muhammad Al-Maliki, dan telah disunting oleh Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli Al-Murakushi. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita tanpa buang waktu, sebab ni ada 3 hari je nak khatam kitab tebal ni, dan saya hanya diberi waktu 1 jam satu hari. So 3 jam kita kena khatam, tak boleh panjang-panjang lah. Boleh mula buka dari Muqaddimah page 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu aku mula pengajian ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu saya syarahkan, Bismillah dah panjang dah. Syarah-syarah saya dalam pengajian yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengangkat kedudukan Nabi Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Jadi kita puji kepada Allah yang telah meletakkan Nabi kita suatu maqam yang tinggi, mengangkatnya di dunia dan akhirat, dan memperjalankannya, perkataan Isra' lah, memperjalankannya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi jasadian, secara jasad, Nabi dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu bertambahlah kemuliaannya dan Jibril mendahulukan Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda menjadi imam kepada seluruh para nabi dan rasul untuk menunjukkan bahawasanya baginda adalah penghulu yang agung dan itulah kedudukannya. Kemudian dibawa ke langit yang paling tinggi dan ke Sidral Muntaha. Jadi penting kitab ini dipelajari, terutama kita di awakhir daripada bulan Rajab ni. Kerana apa? Kerana bulan Rajab adalah bulan di mana Rasulullah SAW Isra' Mi'raj, dan kita tahu pada minggu ini bil khusus adalah minggu untuk Isra' wal Mi'raj, iaitu akhir minggu ni lah, lusa besok atau lusa. Maka para ulama memang dari dulu mengarang kitab-kitab tentang Isra' Mi'raj, melawan orang yang mendakwa Isra' Mi'raj itu cerita dongeng.
Hari ini orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW boleh naik ke atas tu cerita dongeng. Kenapa? Tak mungkinlah dia boleh naik, macam mana nak oksigen dia. Dia yang kata macam tu. Akhirnya yang betul bukan Nabi naik. Allah SWT tarik roh dia bawa naik. Atau dia tu dalam mimpi sahaja. Ini dah Mu'tazilah. Kerana apa? Ahli Sunnah wal Jamaah tegas. Dalam bab Isra' Mi'raj, Nabi melakukan Isra' wa Mi'raj jasadian. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, tak masuk akal. Kenapa tak masuk akal pula? Yalah, orang naik atas tu, astronot pun kena pakai oksigen dan lain-lain, pakai baju suit khusus. Jawapan dia, itu astronot. Nabi bukan astronot. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Afdalu Khalqillah. Adanya oksigen tak oksigen ini hukum adat sahaja. Jadi adanya virus ni boleh lekat pada manusia adalah adat. Adat ni kebiasaan. Kebiasaan tu maksud dia apa? Satu hukum yang talazumnya secara adi, yang mana boleh dia takhalluf, boleh je tak terjadi. Itu maksud hukum adat. Buktinya Nabi Muhammad SAW tanpa oksigen boleh naik. Macam mana boleh? Allah SWT takdirkan seperti itu. Jadi ini urusan iman, tuan-tuan. Urusan iman. Lalu dibawa sampai ke tempat yang paling tinggi, iaitu ke Sidrah Muntaha. Kemudian baginda mendengar bunyi geseran Al-Qalam. Geseran Al-Qalam tu apa? Bunyi bagaimana Al-Qalam tu menulis, mencatat segala perkara yang akan terjadi dan lain-lain, yang mana ilmu Allah SWT itu qadim, dan segala yang ditentukan Allah itu diperintah oleh Allah untuk qalam menulisnya, dan melihat tanda-tanda ketuhanannya. Tanda-tanda ketuhanan iaitu kewujudan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang paling besar, iaitu tajalli Tuhan kepada baginda dan berkata-kata serta meneguhkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Nanti kita akan syarah dekat belakanglah tentang kejadian ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Allah SWT, yang mana terjadi khilaf di kalangan para sahabat, dan juga Rasulullah SAW ketika itu mendapat wahyu, mendengarkan kalam Allah SWT yang qadim. Ini juga khilaf di kalangan ulama ilmu kalam, apakah yang dengar adalah kalam qadim atau kalam seperti antara mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, kalam lafzi atau kalam nafsi, dan memperkenankan segala permintaannya. Jadi apa yang Rasul minta waktu itu diperkenankan. Maha suci Tuhan yang mensucikan dirinya sendiri. Jadi Allah SWT menyucikan zatnya sendiri di dalam perkhabaran Al-Isra, firman-Nya Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Jadi Allah SWT mensucikan zatnya sendiri dengan kalamnya, iaitu Subhanalladzi asra. Allah SWT yang alladzi tersebut, yang asra, yang telah menjalankan Nabi Muhammad. Dan aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ini Bari'atul Istihlal nama dia, iaitu di mana muqaddimah mengisyarahkan kitab ini adalah kitab Isra' wa Mi'raj. Dan aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan satu, tiada baginya sekutu. Kita semua umat Islam, bukan ijma' lagi, ma huwa ma'lumin ad-din bid-darurah, secara pasti yang namanya Tuhan Allah SWT itu Esa. Penyaksian yang membawa kepada kitab madat-madatnya. Penyaksian yang membawa kepada kita madat-madatnya. Maksudnya segala ini adalah suatu persaksian yang mana dialah yang membawa segala pertolongannya. Kerana apa? Kerana bahasa madat dalam bahasa Arab
maddada yadahu atau madada yadahu, dari maksud madad itu adalah memanjangkan, menghulurkan. Jadi madad misalnya dia berarti menghulurkan bantuan. Contoh dia manusia hulur tangan itu tanda menghulurkan bantuan. Ini majas dia. Sebab itu ulama menyebutkan madad ya Rasulullah, bantulah kami ya Rasulullah, itu maksud dia. Boleh ke tak boleh? Itu boleh dalam pembincangan lain lah. Dan aku bersaksi bahawasanya Sayyidina Muhammad itu hambanya dan utusannya. Jadi Abu Yasir Muhammad Maliki mengajarkan kepada kita, kita bersaksi bahawa Allah SWT itu Isa, dan dialah juga kita wajib bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW, maksud dia, iaitu dialah yang mengutus Nabi Muhammad SAW, yang mana dia adalah, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah SWT dan utusannya, yang dibangkitkan menjadi rahmat dan pusaka bagi sekalian alam. Jadi Rasul ini diutus, dibangkitkan sebagai rahmatan, rahmat bagi sekalian alam. Selawat dan salam ke atas baginda, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu keluarganya juga, sahabat-sahabatnya dan para tabi'in, khususnya pewaris baginda yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berselawat, jangan lupa keluarganya dan sahabatnya dan para tabi'in, khususnya pewaris baginda. Jadi ulama khilaf alihi wa ashabihi. Alihi ada yang memberi makna seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya betul-betul maaf sekali kalau online ni seorang tak ada orang tu buat ngantuk, macam cakap dengan tiang. Walaupun saya yakin yang menonton dia banyak, tapi itulah saya tak biasa kalau cakap-cakap seorang. So maaflah kalau ngantuk. Tapi kalau ada orang tak ngantuk. Masalahnya tak boleh ada orang. Kalau letak anak saya kat depan, bukan ngantuk, bukan ngaji, tambah layan dia pula. InsyaAllah istiqamah. Telah menjadi adat untuk kita berkumpul bagi memperingati hari-hari yang bersejarah seperti Maulud Nabi. Iaitu umat Islam dari dulu adanya namanya ijtima'. Kalau bahasa Arab Maghribi yang digunakan, maksud bukan bahasa Maghribi, bahasa Arab, tapi istilah yang biasa di kalangan orang Maghribi dipanggil mausim. Kalau kita kat Malaysia, orang meninggal kita panggil haul. Haul Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain-lain. Kalau Isra' Mi'raj, peringatan, zikra. Itu kita panggil. Kalau di Maghribi dipanggil mausim. Mausim. So, ini dah biasa lazim dari dulu ulama sebut. Jadi orang yang tak baca kitab, dia tak tahulah. Dia kata ni Rasul tak pernah buat. Memanglah Rasul tak pernah buat. Rasul fokus benda lain. Kita buat untuk kita kenang dan ingat. Maulid Nabi, peristiwa Isra' dan Mi'raj, malam nisfu Sya'ban. Ustaz, ada ke mausim malam nisfu Sya'ban? Bukan mausim malam nisfu Sya'ban, dipanggil dengan Ihya'un nisfi min Sya'ban atau Ihya'ul laili minan nisfi Sya'ban. Maksud dia apa? Iaitu peringatan atau menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban. Rasul tak pernah buat, tapi tabi'in buat. 3 kurun yang pertama buat. Nanti bulan nisfu Sya'ban kena baca kitab tentang nisfu Sya'ban. Abu Yasir Muhammad Maliki ada kitab nama dia Limadha atau Madha fi Sya'ban kalau tak salah. Madha fi Sya'ban, iaitu apa yang ada dalam bulan Sya'ban. Itu boleh baca. Bahkan Sidi Abdullah bin Sidi Al-Umari ada karang kitab juga tentang nisfu Sya'ban. Dalil ulama salafus soleh dah amalkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Peristiwa hijrah Nabi. Peristiwa hijrah Nabi berarti awalul Muharram.
Kerana itu Ashharul Hurum. Ashharul Hurum adalah bulan-bulan yang mulia. Dan nuzulul Quran, iaitu pada bulan Ramadan ketika turunnya Al-Quran, serta perang Badar. Perang Badar. Dan kita semua menganggap ianya perkara biasa yang tidak ada kaitan dengan hukum syarak. Maksudnya dia adalah adat sahaja. Dia bukan hukum taklifi. Dia bukan hukum syar'i. Dia bukan akli. Dia adalah adat, saqafah, taqalid. Seperti halnya tuan-tuan dan puan-puan, asatizah semua merayakan ulang tahun, merayakan anniversary perkahwinan. 20 tahun dah kahwin. Itu anniversary nama dia. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Kalau kita merayakan anniversary kita boleh, apatah lagi peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam. Bukan sebagai Eid, perayaan, bukan. Sebagai sebuah zikra, peringatan. Supaya kita ingat, mengambil kesempatan itu untuk mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita, peristiwa ini benar-benar terjadi. Dengan harapan setelah 1400 tahun lebih ni, hayat Islam di dunia ini, jangan sampai nanti ada cicit kita mentang-mentang dah moden, dia kata bahawa Isra' Mi'raj ini adalah mitos. Jangan sampai. Kerana apa? Banyak sangat menonton Disney. Jadi dia kata ini adalah mitos. Sebab tu kita kena kata betul-betul. Jangan pula orang cuba untuk mengeksplain secara sains sehingga mengatakan mungkin Nabi Muhammad ketika nak naik tu telah disiapkan dengan suitnya lah, apanya lah dan lain-lain. Tak percaya dengan buraq. Itu sebenarnya Nabi Muhammad mungkin waktu itu dah ada teknologi lah. Macam-macam orang sekarang boleh buat khayalan yang pelik-pelik. Itu tujuan kita mengaji. Lalu apa? Masa perkara ini perkara yang biasa kita merayakan semua ni. Tak ada kaitannya dengan hukum syarak. Tak wajib, tak sunat. Tapi bila kita dalam merayakan tersebut membaca sirah Nabi Muhammad SAW, ini pahala lah. Pahala ke tak pahala mengaji? Kalau yang kata tak pahala mengaji, tak payah mengaji lah. Mestilah pahala. Melakukan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya juga tidak dianggap perkara yang disyariatkan atau perkara sunnah. Kita tak kata merayakan atau memperingati Isra' wal Mi'raj ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tak kata. Tak pernah kita kata. Tapi pahala tu dapat dari mana? Daripada mengaji, menyebut nama junjungan besar Nabi Muhammad SAW disertai dengan salawat. Bila saya sebut Nabi Muhammad SAW, maka tuan-tuan juga kan jawab SAW. Itu pahala tak pahala? Pahala. Dan juga mengetahui isinya. Sebagaimana ia tidak melanggar mana-mana usul dalam agama. Ini tak melanggar usul. Urusan bid'ah Ustaz, Rasul tak pernah buat. Itu bukan usul dalam agama. Itu terbagi kepada 5 hukum sesuai dengan keadaan. Kena faham. Ni bab bid'ah tak habis-habis kat Malaysia ni. Tu yang kena habiskan dulu sebenarnya. Tapi takkan habis. So, tak boleh buat apalah. Kita jalan je. Kerana yang bahaya itu ialah meyakini ia adalah disyariatkan sedangkan ia tidak disyariatkan. Ya. Kena bagi tahu orang awam, ini bukan syariat, ini hanya adat. Dan bagiku perkara-perkara seperti inilah, atau perkara seperti ini ialah perkara yang biasa di dalam masyarakat. Jadi taqalid yang telah tersebar di seluruh masyarakat. Tak payah nak cakap, ada yang kata, mana ada orang merayakan Maulid Nabi? Mana ada orang merayakan Isra' Mi'raj? Yang ada ni hanya kat Malaysia je. Ada kat Indonesia je bid'ah ni. Cuba kita pergi kat Mekah. Mana ada? Tak ada pun.
Lah pergi berhenti kat Mekah kenapa? Pergilah terus sampai ke Mesir, sampai ke Morocco. Dari mula Mesir sampai ke Maghribi, Isra' Mi'raj tetap diperingati. Itu diperingati dengan menceritakan kisah. Bukan hanya Isra' Mi'raj, bahkan Maulid Nabawi pun menjadi cuti nasional. Ini contoh dia. Okey. Dah ngantuk sangat. Tidak dikatakan tentangnya bahawa ianya dianjurkan di dalam syarak atau dibenci. Tak dikatakan. Dan aku yakin ketentuan ini telah pun dipersetujui. Seluruh ulama sepakat dalam bab ni. Kalau ada ulama yang tak sepakat, sama ada dia itu memang tak pernah baca, tak tahu, atau ulama tersebut bukan daripada di kalangan mazhab kita. Itu nak buat macam mana? Tak bolehlah kita nak atur dia. So, janganlah gunakan orang yang berada di luar lingkungan kita, lalu kita tuduh kenakan kepada seluruh orang-orang kita. Jangan. Tak betul. Okey. Okey. Dan aku yakin ini, tetapi ada mereka yang mendakwa bahawa majlis-majlis yang manusia berkumpul padanya untuk menghidupkannya itu perlu ditentukan waktunya yang khusus. Lalu mereka mengatakan sesungguhnya manusia perlu berkumpul pada malam 27 Rejab untuk menghidupkan malam Isra' Mi'raj, dan berkumpul pada malam atau pada 22 Rabiul Awal untuk menghidupkan Maulid Nabi. Sedangkan ulama berselisih pendapat pada menentukan waktu sebenar bagi dua peristiwa ini. Betul. Ada pula yang kata macam tu. Tapi saya nak tanya, adakah kita sekarang menghidupkan malam Isra' Mi'raj? Tak. Kita di siang, kalau bahasa Jawa ni siang bolong. Siang terang menderang, pukul 11 pagi, 11.30 kita mengaji kitab ni. Bukan pun malam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj kalau tak salah hari Ahad atau Sabtu malam Ahad. Nampak ni. Dan bagiku ketidakpastian waktu itu tidak memberi kesan. Maksudnya apa? Abu Ya kata, kita tak tahu bila Isra' Mi'raj pun tak ada masalah. Tak menghalang tuan-tuan dan puan-puan. Tak menghalang untuk kita membaca kitab ini. Kerana kita tidak meyakini pensyariatan untuk berkumpul pada waktu yang khusus. Kita tak pernah yakin dengan perkara tersebut. Bahkan ia adalah perkara biasa bagi orang-orang sebelum kita. Adat. Yang penting ialah kita mengambil peluang untuk berkumpul dan memberikan nasihat serta pedoman. Itu yang ni ada. Tujuan dia adalah ad-dinun nasihah. Din ini adalah nasihat. Maka pada malam yang mereka semua saling berkumpul dan begitu ramai itu, tanpa mengira sama ada tarikh tersebut betul ataupun tidak, sesungguhnya berkumpulnya mereka untuk memperingati Allah dan Rasulnya itu sudah mencukupi untuk mendapatkan rahmat dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Niat dah baik tu tersebut pun dah dapat pahala. Dan tidak syak lagi. Sesungguhnya selagi berkumpulnya orang ramai itu kerana Allah dan di dalam syariat Allah, maka sesungguhnya ia akan diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun mereka keliru di dalam ketepatan waktunya, kerana hal ini tidak termasuk di dalam ibadah yang ditentukan waktunya atau ditentukan caranya. Tetapi seperti yang kami katakan, ianya adalah tradisi atau adat yang terpuji dan amal yang disyukuri dan baik insya-Allah. Jadi dijelaskan awal-awal hukum dia oleh Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki tentang kitab ini. Kalau ada yang nak tanya, tanyalah sebelum saya tidur. Tanya je. Kalau nak tanya kat situ, saya boleh baca, nanti saya komen. Kalau saya tak komen, maksud dia saya tak ngantuk. Memanfaatkan kesempatan berkumpul dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Juga sama-sama berkumpul untuk berdoa. Dan mengharapkan hembusan-hembusan rahmat dan kebaikan dan keberkatan-keberkatan menurut
saya adalah faedah terbesar daripada majlis peringatan tersebut. Bersama-sama kumpul dan doa, itu adalah perkara yang baik. Tapi bukan sekarang lah. Jadi ada yang, sebab itulah Ustaz, kita kena berkumpul sama-sama untuk berdoa supaya coronavirus ni hilang. Ini salah. Seperti ibarat yang saya baca dari Ibnu Nu'aim dalam Ashbah wa Nadhair, dia Hanafi. So dia kata, apa hukumnya? Ditanya. Su'ilah, iaitu ditanya, bagaimana pendapat engkau ketika manusia semua berkumpul seperti yang terjadi di Kairo ini, di atas gunung Muqattam lah waktu tu, berdoa untuk hilangkan penyakit taun ataupun wabak. Dia jawab, wahwa kal khusufil qamari. Keadaannya seperti khusufil qamar. Kenapa? Khusufil qamar ni solat gerhana bulan lah. Kerana menurut mazhab Hanafi, gerhana bulan tu tak ada sebaiknya tak jamaah, tapi furoda. Dia kata dalam khusuful qamar sebaiknya furoda, solat sendiri-sendiri. Maka dalam bab taun ni juga solat sendiri-sendiri, dia kata. Kerana dia disamakan dengan khusuful qamar. Itu menurut Ibnu Nu'aim Al-Hanafi lah. Lalu dia kata, apa hukum dia kalau orang milih untuk jamaah? Jaizah, harus, walaisat, tapi bukan sunnatan menurut dia dalam kes tersebut. Itu mazhab Hanafi. So kalau kerajaan melarang, dalam mazhab Syafi'i jelas hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi kita boleh kiaskan, bukan kiaslah, kita boleh ilhaqkan. Itu nama dia. Kalau dengan berkumpul ini justru akan menyebabnya tertularnya penyakit tersebut, maka jelas berkumpul dalam keadaan sekarang walaupun untuk berdoa, ini adalah hukum dia adalah dilarang, mamnu', dilarang. Lalu hukum taklifi, dosa ke tak dosa Ustaz? Itu pembahasan lain. Orang yang tak cukup syariat, tak cukup fikih yang kuat, hanya baca warakat, dia akan katalah hukum halal haram 5 je. Taklifi mana ada lebih? Mamnu' macam mana? Itu ketawa. Itu nama dia tak mengaji. Mamnu' ni dilarang. Dalam kitab fiqh disebutkan, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, wajib taat kerajaan zahiran, walaupun mungkin orang tersebut tak taat batinan. Ijtihad kerajaan ni mungkin dia tak setuju, kerana mungkin dia ni orang martabat dia tinggi dalam bab akidah, berani untuk terjun tanpa takut nyawanya hilang, mungkin. Tapi dia tetap wajib taat zahiran. Sebab itu disebut mamnu'. Kenapa taat zahiran? Kerana itu kerajaan dah sebut. Ini dalam Bughyah boleh baca. Walaupun mungkin dia tidak taat secara batin, tapi tetap kena buat. Duduk kat rumah. Ini. So, orang yang pilih tak apa saya berani, itu namanya sombong, takabur. Orang yang mengata bahawa dia orang yang kebal, itu justru orang yang sombong. Menunjukkan bahawa dia mengambil salah satu sifat yang dilarang untuk kita ambil, iaitu daripada asma Allah yang dipanggil dengan mutakabbir. Tak boleh. Okey. Dan sesungguhnya orang-orang akan bertambah semangat dan bertambah kuat ketika pengingkaran itu bertambah kuat, seolah-olah orang yang melarang mereka itu menyuruh mereka untuk melakukannya tanpa disedari. Maksudnya apa? Dia tertinggal, sorry. Mengingkari perkumpulan mereka adalah sesuatu yang tidak ada faedah. Ini nak tegurlah kerajaan Saudi waktu itu yang melarang orang berkumpul untuk Isra Mi'raj. Kerana apa? Dia tegur, dia kata dalamnya kerana terlihat sesungguhnya penolakan dan pengingkaran tersebut tidak bermanfaat. Nak buat macam mana? Majoriti umat Islam di Saudi semua merayakan. Tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Nak larang sebab apa? Tak ada faedah, tak ada manfaat. Bezalah larang untuk berkumpul sekarang. Of course ada manfaat, ada faedah dia. Iaitu daf'ud darar. Ad-dararu yuzal.
Ini darul mafasid muqaddamun ala apa? Muqaddamun. Dia dahulukan. Iaitu menolak mafasid itu muqaddamun yang didahulukan min jalbil masalah daripada menarik kemaslahatan. Dan sesungguhnya orang-orang akan bertambah semangat dan bertambah kuat ketika peingkaran itu bertambah kuat. Dia orang buat ni tambah buat orang tak patuh. Seolah-olah orang yang melarang itu menyuruh mereka untuk melakukannya tanpa disedari. Ini keadaan yang ada di Saudi waktu itu. Okey. Sesungguhnya cendekiawan pemikir dan dakwah berharap dengan sepenuh hati mereka menemukan suatu tempat berkumpulnya ramai orang agar mereka boleh menyebarkan dakwah-dakwah mereka dan menarik manusia. Contohnya seperti kita ada live ni. Walaupun saya terus terang, orang semua tahu Ustaz Aiman tak suka live. Tak suka rakaman. Itu memang saya tak suka. Saya tak suka sebab apa? Sebab nanti akan jadi budaya orang yang tak peduli dengan mengaji. Tengok-tengok dekat dalam Facebook terlalu tengok sekejap dalam pakaian seksi. Adab mengaji macam mana? Guru saya Syekh Nuruddin Marbu Banjari, dia sangat-sangat tak suka. Tak suka orang mengaji lalu yang duduk dekat belakang kat sana-sana ni pakai seluar pendek, pakai t-shirt, pakai singlet, lalu lepas tu pegang kitab sambil baring. Dia tak suka. Jadi semua yang live sekarang tolong jaga adab. Macam talaki depan saya walaupun saya tak nampak kalian. Itu kerana keberkatan ilmu. Kerana itulah engkau melihat mereka selalu ke taman-taman, lembah-lembah dan tempat-tempat umum yang orang ramai berkumpul. Maka wajib bagi kita mengisi majlis-majlis ini dengan mengarahkan mereka kepada kebaikan, kebajikan, berbuat baik dan berpegang teguh pada apa yang diwajibkan bagi mereka. Penat juga nak habiskan ni. Menjaga sejarah dan tokohnya. Jadi apa? Ini adalah bab menerangkan tentang itu kita kena menjaga sejarah. Menjaga sejarah tu berarti apa? Iaitu memastikan jangan sampai ada orang yang tak tahu sejarah ini. Jangan sampai ada orang yang tak kenal apakah itu perkara ini. Lalu dia kata apa? Dalam hal ini sesungguhnya para ulama muslim pemikir dan pengkaji pada umumnya sangat peduli terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ialah kita nampak ulama ada yang mengarang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah untuk mengetahui sifat dan sosok Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengarang kitab khusus kepada semua jenis hadis. Ini dipanggil dengan Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah. Ada yang mengumpulkan hanya dari segi kalam-kalam yang penting dalam hal menjaga agama, dipanggil dengan Arba'in Nawawiyah dan lain-lain. Mereka menulis, membahas dan meneliti dengan semangat yang tinggi serta melakukannya dengan penuh kesungguhan dan perhatian. Walaupun apa yang mereka lakukan ini tidak memenuhi hak bagi insan yang mulia lagi agung ini, tak cukup nak menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW dan tidak memberikan dalam maqam ini hak yang sesuai baginya, yang Allah turunkan kepadanya dalam kedudukan yang agung, yang hanya khusus untuknya sahaja. Tetapi pada hakikatnya baginda adalah insan yang paling agung seperti yang disaksikan oleh sejarah dari setiap sudut penjagaan dan pemerhatian. Tidak ada satu sosok insan pun di dalam dunia yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Akidah kita dia adalah afdalu khalqillah.
Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah telah berbicara tentang kejadian Isra' Mi'raj. Jadi dalil Isra' ni bukan hanya daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia juga dah jelas-jelas ada di dalam Al-Quran. Golongan-golongan liberal misalnya, sebahagian dari mereka memiliki budaya, bukan sebahagian, banyak daripada mereka memiliki budaya, iaitu kalau hadis kami tak nak terima, Muhammad ni manusia biasa. Kalau Quran ya, tu dari Tuhan, sebab dia magnificent. Dia cakap macam tu. Konon iman dia kuat dengan Quran. Ini nama dia ingkarus sunnah. Orang macam ni kena ajak ngaji betul-betul. Rasulullah SAW ni macam mana? Dia dikenal siapa Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam bab Isra' Mi'raj, ini bukan hanya daripada sunnah, tapi ini datang daripada Quran. Ini jelas. Quran juga dah sebut sebagai sebahagian daripada sejarah Nabawiyah. Dan setiap karangan umat Islam membahaskan Isra' Mi'raj tersebut dalam mengkhususkan Rasulullah SAW dengan pengkhususan Isra' dan Mi'raj dan kejadian-kejadian yang luar biasa yang baginda saksikan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada sesiapa pun daripada para nabi dan rasul. Ini tak pernah diberikan kepada siapa pun daripada para nabi dan rasul. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini adalah dalil daripada Quran. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Yang kami allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Okey, sebab tu kita kena, orang tanya, Ustaz, apa faedahnya kita pergi melawat Masjidil Aqsa? Patutnya ibu saya dah sampai Masjidil Aqsa dah hari ni. Tapi tak dapatlah. Sebab COVID ni. Kalau tak dah sampai Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa tersebut kenapa kita kena melawat? Ini tempat Rasulullah SAW pernah jejak. Di Masjidil Aqsa. Jejak dengan jasad dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, disitulah di mana Masjidil Aqsa ini disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Teringin tak pergi kepada tempat yang telah disebut. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Berarti apa? Ketika Rasul pergi melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia dapat naik buraq, laju sampai di situ, lalu naik di atas dan lain-lain. Ini semua melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Pegang ayat tersebut. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra. Iaitu ayat pertama. Seputar tafsir ayat Isra di dalam Al-Quran. Jadi, kita kena pertama sekali, dia dah definisikan kitab ni apa. Lalu syubhat kenapa? Lalu apa hukum dia mengaji kitab ni? Lepas tu dia masuk dalil kitab ni datang di mana? Kenapa kitab ni penting? Ini kira mabadi asyarah lah. Dah selesai dah mabadi asyarah. Seputar tafsir ayat Isra di dalam Al-Quran. Tafsir dia adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram. Sampai habislah. Tadi yang saya dah terjemahkan. Sama je. Lalu sebab diturunkan ayat ini ialah sebagai jawapan bagi orang musyrik yang mendustakan peristiwa Isra'. Okay. Ayat ini sebagai jawapan bagi orang musyrik yang mendustakan peristiwa Isra'. Kerana apa? Waktu ketika Nabi Muhammad SAW turun dan ketika pagi itu menyaksikan bahawa dia telah melakukan Isra' Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar Siddiq beriman terus. Tak tanya. Iman. Tapi golongan-golongan kafir Quraisy, orang musyrikun, mereka mempertikai ni orang gila ke apa? Sambil kurang macam tu. Padahal dibuktikan itu bukan tipuan tapi benar. Nanti kita akan bahaslah pembuktian tersebut. Tapi jangan pula ada hari ni kata saya dah pergi Isra' Mi'raj. Apa dalil dia? Pergi Isra' Mi'raj. Semalam saya pergi. Tak percaya sudah. Allah dah bagi tahu saya. Itu bukan mukjizat. Itu bukan karamah. Itu namanya penipu besar. Salah dia. Sebab tu penting mengaji akidah. Iaitu dia kata apa? Yang mendustakan peristiwa Isra' ketika Rasulullah SAW memberitahu mereka. Manakala lafaz subhanalladzi adalah merupakan penyucian Allah dari segala kejelekan. Jadi Allah SWT suci dari segala sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang rendah, yang kecil. Dan lafaz laisa kamitslihi syai'un bermaksud tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang sebanding dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Para ulama bersepakat sesungguhnya yang dimaksud dengan abdun bi abdihi tadi, allazi asra bi abdihi, itu siapa? Ialah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam ayat ini dengan kata bi'abdihi kerana menyifatkan Rasulullah dengan penghambaan yang disandarkan kepada Allah. Yang mana ia adalah semulia-mulia kedudukan. Tidak ada bagi seorang mukmin satu sifat yang lebih sempurna dan tidak ada yang lebih mulia daripada sifat penghambaan. Kerana itulah Allah menyebutnya di banyak tempat di dalam Al-Quran seperti firman-Nya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Itu makanah derajat ketinggian Nabi Muhammad SAW. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan segala hamba-Nya kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran. Oh, baru boleh tahu boleh scroll ni, saya tak tahu. Ustaz, ada soalan, jika dikatakan Allah tidak bertempat, bagaimana pula kisah Mi'raj Nabi dan peristiwa Nabi melihat malaikat dan sejumlah para Nabi setiap tingkatan langit dan akhirnya bertemu Allah di Sidra Muntaha? Okay, tuan nak jawab kejap lagi. Ni bolehlah hilang untuk macam ni. Alhamdulillah di Singapura ni. Sekejap Okey. Ada dua soalan sahaja. Iaitu soalan kedua, adakah orang Islam pada zaman Rasulullah SAW yang murtad kerana mempertikaikan peristiwa Isra' Mi'raj? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sikit lagi. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih
Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Nampak tak? Menggunakan abdihi juga. Iaitu semula-mula kedudukan ini yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu Allah mewahyukan kepada hamba-Nya Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril apa yang telah diwahyukannya. Lafaz hamba di dalam semua ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa guna abdun? Untuk memposisikan bahawa Nabi Muhammad SAW ini hamba tapi disandarkan kepada Allah, maka hamba yang paling mulia dari sekalian makhluk. Berarti tak ada istilah kita kata bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan atau lain-lain, tak ada. Dia adalah afdalul khalqillah. Lalu Ustaz, bagaimana kata Allah SWT ni tak bertempat? Lalu kenapa dia naik? Memang Allah SWT tak bertempat. Ketika dia naik atas langit, tabaqat-tabaqat, ada derajat-derajat, ada level-level, bertemu para nabi dan malaikat, itu bukan dalil menunjukkan Allah SWT bertempat. Itu bukan dalil Allah SWT bertempat. Itu adalah suatu penghormatan di mana Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit yang 7. Melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nampak. Ketika di Sidra Muntaha, darajah yang tidak ada dibenarkan, tak ada makhluk yang dibenarkan untuk naik melainkan Rasulullah SAW. Itu adalah penganugerahan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bukan berarti Allah SWT itu duduk bersila ke atas tu. Itu salah lah orang yang kata macam tu. Jadi kena faham. Okey, dah jelas. Itu dalam bab ini. Awal maklumat. Para ulama sudah bersepakat sesungguhnya peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi setelah kenabian. Jadi ba'dan nubuwah, bukan qablan nubuwah. Ba'dan nubuwah. Dan mereka berbeza pendapat di dalam penetapan waktunya. Bila tu mereka ikhtilaf. Sebahagian mereka mengatakan terjadinya setahun sebelum hijrah. Sebahagian lagi mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Terjadinya di bulan Rajab menurut pendapat yang masyhur. Jadi kita di bulan Rajab ni sebab apa? Masyhur. Seperti halnya 12 Rabiul Awal dan lain-lain. Itu masyhur. Sebahagian mengatakan di dalam bulan Ramadan. Ada yang kata bulan Ramadan. Sebahagian lagi mengatakan di bulan Rabiul Awal. Itu khilaf lah. Isra' dan Mi'raj terjadi pada malam Isnin. Itu Ahad malam Isnin. Hari Isnin adalah hari kelahiran Nabi. Hari diutusnya Nabi. Hari hijrahnya Nabi. Dan hari wafatnya Nabi. Itu penting hari Isnin. Hari Isnin adalah hari terjadinya tahap-tahap peristiwa kenabian. Iaitu kelahiran, hari kenabian, hari Isra' dan Mi'raj, sejarah, hari hijrah dan wafatnya. Okey. Mereka juga bersepakat sesungguhnya Isra' dan Mi'raj itu berlaku dengan roh dan jasad. Golongan Mu'tazilah tak sepakat. Dia kata hanya dengan roh. Sebab apa? Dia tak boleh terima di akal adanya orang boleh naik dengan jasad. Dia kata hanya roh sahaja. Ke bawah sangat pula dah. Ini bukan, ni pakai laptop. Okey. Pada zaman sana, maknanya tiada ada orang Nabi Rasul seperti ini yang pernah naik ke atas ya Ustaz, melainkan Nabi Muhammad SAW. Yalah, kalau menurut ni, itu adalah penghormatan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Malaikat nak naik pun dah tak boleh. Sebab itu ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang merosmu itu melukis capal Nabi Muhammad SAW seperti kita lah. Bukan sebab apa? Yang syaraf dapat naik tu berarti apa? Termasuknya capal Nabi. Kerana dia tabik kepada Nabi Muhammad SAW naik. Ini kena faham. Boleh baca dalam kitab Fathun Ni'am Ibnu Maqarri, tak salah karam kitab tersebut. Okey.
Okey, lalu mana tadi hilang? Okey, adalah roh dan jasad di dalam dan dalam keadaan tidak tidur. Maksud dia bukan dalam keadaan mimpi. Ini adalah berdasarkan zahir ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini yang kita nak ngaji. Dan ia adalah suatu yang mungkin berlaku secara akal. Harus. Dan kekuasaan Allah SWT memungkinkan hal tersebut terjadi berdasarkan firman Allah Ta'ala. Subhanallazi asra bi'abdih. Lafaz al-abdu yang artinya hamba menunjukkan unsur hakikat roh dan jasad juga berdasarkan firman Allah, ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya dan tidak pula melampaui had batas. Surah An-Najm ayat ke-17. Ayat ini menunjukkan dengan jelas dan terang bahawa Isra' dan Mi'raj itu berlaku dengan jasad dan tidak di dalam tidur kerana ia menyandarkan perkara ini dengan penglihatan mata. Saghal bazaru. Itu. Dan yang tidak berlaku atau terjadi kecuali dalam keadaan jaga dan dengan jasadnya, iaitu bukan hanya roh sahaja. Dalil dia apa? Dalil dia adalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Iaitu apa? Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Surah An-Najm ayat ke-18. Maka hadirin wa hadirat hafizahullah, ini perkara akidah yang wajib kita imani. Mukjizat Nabi Muhammad SAW Isra' Mi'raj ni bukan dalam mimpi, bukan rohnya, tapi jasad dan rohnya kedua-duanya dalam keadaan jaga, naik dan melihat segala sesuatu dengan mata kepalanya. Nanti kalau ada orang tanya, Ustaz, siapakah astronot pertama di dunia? Bukan Armstrong. Bukan Neil Armstrong. Tapi Nabi Muhammad SAW. Oh ya, Neil Armstrong yang pertama berdiri di bumi, kalau tak salah. Berdiri di bulan. Okey, Nabi Muhammad SAW dah pernah naik dah 7 langit. Macam mana kita tak dapat bayangkan. Okey. Hantuk. Seandainya ia terjadi dalam keadaan tidur, maka ia tidak akan menjadi tanda kebesaran Allah dan bukan menjadi suatu mukjizat yang wajib diyakini kebesarannya. Walaupun mimpi para nabi itu adalah wahyu, tetapi mimpi itu tidak mempunyai kelebihan. Jadi mimpi itu tak ada punya kelebihan dan keajaiban seperti yang terjadi ketika di saat nyata, bukan mimpi. Begitu juga seandainya dalam keadaan tidur, maka orang kafir tidak akan merasa aneh dan tidak akan berdosa. Kalau dia dalam keadaan tidur, itu nama dia mimpi. Tak heran. Dan tidak akan berdosa. Dan tidak akan murtad sebahagian orang yang Islamnya lemah. Bila orang Islamnya lemah, ni dah jawab siapa yang cakap, yang tanya tadi. Dan mereka teruji dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Ini kerana ia sangat tidak mungkin secara kebiasaan. Nampak tu hadirin wal hadirat, hafizahullah. Mencari-cari adat lagi. Dan di dalam zaman itu, hal tersebut sangat aneh sekali apabila peristiwa ini terjadi di dalam tidur. Maka tidak akan diingkari. Justru sesungguhnya pendustaan orang kafir dan mereka menganggap mereka sangat tidak mungkin terjadi peristiwa tersebut. Juga adanya orang-orang murtad merupakan dalil kuat bahawa mereka faham sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu melakukan Isra' dan Mi'raj dan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW menceritakan perjalanan yang hakiki dengan jasadnya dan di dalam keadaan jaga tidak diragukan lagi. Itu dalil dia. Dalil dia. Okey. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih dan Imam Sa'id bin Mansur di dalam kitab Sunannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah SWT, wa ma ja'alna riya'a
Ngantuk. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Jadi dia adalah fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia. Atas manusia ni terima ke tak terima, redha ke tak redha, iman atau tidak iman. Imam Bukhari berkata, ianya adalah penglihatan mata yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW di waktu malam ketika baginda diisrakan. Imam Sa'id menambah, bukan mimpi di dalam tidur. Jadi bukan mimpi dalam tidur. Perjalanan Isra' dan dari Masjidil Haram itu, lalu sekarang perjalanan menuju ke Aqsa, perjalanan menuju Aqsa. Ustaz puasalah. Minum kopi, tak boleh anak puasa. Minum kopi supaya hilang ngantuk. Maaflah, anak puasa nak minum kopi macam mana? Okey. Bukan sebab baca kitab syaitan kacau dan lain-lain, tapi memang baca tengok skrin ngantuk lah. Itu cerita dia. Kalau tengok orang tak ngantuk, tengok skrin jadi ngantuk. Macam tengok tiang. Tak boleh, kena ngaji talaki depan-depan baru boleh. Tak apa. Ma la yudraku kulluh fa yutraku julluh. Selagi tak boleh jumpa semua, jumpa kebanyakan. Jangan tinggal semua. Tak dapat jumpa semua, jangan tinggal semua. Okay. Perjalanan menuju ke Al-Aqsa. Jadi dalam Isra' Mi'raj ini, Rasulullah SAW pertama sekali dibawa daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra' dan dari Masjidil Haram itu bermula setelah Jibril datang ke rumah tempat Nabi Muhammad SAW tinggal, iaitu dia duduk kat situ. Kemudian membawa Rasulullah SAW ke Masjidil Haram di Hijr Ismail. Jadi dia pergi ke Hijr Ismail. Kemudian membelah dada Rasulullah SAW. Kemudian membawanya ke Buraq dan Rasulullah SAW menaikinya, lalu Buraq tersebut membawa baginda pergi melakukan perjalanan yang diberkati. Dia naik macam kuda laju. Lagi laju dia kuda lah. Satu malam boleh sampai Palestin. Zaman sekarang dia kata, itu possible. Kita naik roket, boleh sekejap je sampai ke Palestin. Contoh dia. Naik zaman tu macam mana? Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Rasulullah SAW yang diberkati ini terjadi secara mendadak. Maksudnya tiba-tiba, mufajaah. Tanpa ada janji dan tanpa ada persiapan. Jadi tak ada appointment. Tak ada booking tiket dulu. Tak macam kita lah. Sebelumnya seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan perkataannya, bainama ana, ketika saya. Baina tu kan, baina tu dia bertemu dengan dengan erti ketika mana. Ketika mana. Kerana baina tu antara kan. Bainama berarti ketika mana aku. Maksud ketika saya iaitu kejadian yang berlaku mendadak tanpa ada pemberitahuan atau petunjuk sebelum. Tak ada SOP ke apa, tak ada. Terus diangkat. Dibawa terus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa salasina laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laylah. Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam. Serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya, iaitu 40 malam. Sebab itu beberapa amalan dia istimbat daripada arba'ina lailatan. Maka buat sesuatu itu
biar istiqamah kadar dia adalah 40 malam misalnya. Dan lain-lain. InsyaAllah peristiwa pembelahan dada insyaAllah akan saya teruskan pengajian pada besok hari kerana mata saya dah tak kuat. Dan yang kedua, besok tengoklah saya bawa air untuk basuh muka setiap 5 minit kot. Ini cuma puan-puan dan tuan-tuan dinasihatkan untuk beli buku ni segera dengan ARG ni. Dia akan post laju, terus terang dia post kat saya 1 malam sampai. Maksud dia besok pagi dah dapat. Petang dia post, pagi siang tu pukul 11 dah dapat dah. Pukul 12 dah sampai dah. Dari Johor Bahru menuju ke Gombak Setia. Sampai depan rumah, tak payah pergi box, easy box tu. Tak, dia sampai depan rumah. Ambil, jangan lupa basuh tangan dulu. Dan stay at home. Ingat, kita kena jaga iman, jaga imun. Aku qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.